percubaan set 2. Salam sejahtera. Jadi mari kita teruskan dengan kertas peperiksaan percubaan set 2, kertas 1, kertas 1. Okey, jadi kita bermula dari soalan 31. Okey. Jadi kalau soalan lain ada masalah boleh personal message kepada cikgu. Nampak saya ke? Okey, jadi soalan 31. Okey, ini adalah formula structure. Dikehendaki namakan separtian organik ini. Okey, jadi kita nak namakan, pertama kita kena kira rantai terpanjang untuk karbon, atom karbon 1, 2, 3. Banyak belajar akan henti di sini. Ingat dia belajar akan ingat dia adalah 3. Sebenarnya tidak. Kita kena pilih rantai terpanjang iaitu 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah rantai terpanjang dia. Terdapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pentanol, ada OH, alkohol. Dan ini merupakan cabang dia. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjang. Dan ini adalah cabang dia. Okay. Dan kejap. Okay, jadi cabang dia 1C. Kalau 1C kita namakan dia methyl. Okay. Kemudian kita tengok cabang ini letak di karbon yang keberapa? 1, 2, 3 yang ketiga. Kalau kira dari kanan 1, 2, 3 sama. Okey, jadi jawapannya 3 methyl kerana cabang dia letak di kedudukan ketiga. Jadi jawapannya 3 methyl, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pentanol. Okey, jadi jawapannya C, 3 methyl pentan, 3O. Oh, okey. Kenapa 3O? Kerana OH letak sama juga kerana OH letak di C yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 33. Asid bertindak balas dengan asid sulfurik berlebihan. Ini adalah graf isi padu gas melawan masa. Jadi, mengapakah graf mendata di X? Okey, dia mendata kerana bahan tindak balas telah lengkap ataupun bahan tindak balas telah habis digunakan. Okey, jadi kita kena tengok yang manakah bahan akan habis digunakan. Jadi asid sulfurik diguna secara berlebihan, maka asid sulfurik ada lebih lagi. Maka zinc yang telah tindak balas lengkap. Okey, jadi jawapannya B, kesemua zinc telah bertindak balas dengan lengkap. Asid sulfurik masih dalam berlebihan, ada lebih lagi. Okay. Soalan 33. Ini adalah satu monomer untuk polimer W. Jadi 1, 2, 3. 3C. 3C adalah propina. Jadi propina dia akan menjadi polipropina. Okey, kegunaan dia adalah untuk membuat botol plastik. Betul, jawapannya A. Okey, ini berkaitan dengan polimer, belajar kena baca buku. Ini adalah tingkatan 4, bab terakhir. Okey, seterusnya bersamaan berikut menunjukkan tindak balas untuk mengkaji sifat kimia asid etanoik masuk ke dalam magnesium karbonat. Okey, setiap kali ingat bila ada karbonat CO3, apakah gas akan dihasilkan? Betul, karbon dioksida. CO2 akan dibebaskan. Okey, jadi soalan dia kebiasaan asid. Jadi asid etanoik adalah asid monoprotik. Dan bagaimana nak uji gas L? Kita uji dengan air kapur. Kerana gas karbon dioksida diuji dengan air kapur. Air kapur menjadi keruh. Okey, seterusnya 35. Okey, ini pun agak susah. Bab 8. Garam, ujian analisis garam. Okey, ujian terhadap satu sampel air tercemar dari kilang. Okey, asid, kita tambah asid lagi dulu. Kemudian diikuti dengan larutan barium klorida. Mendakan putih terbentuk. Kalau barium dia nak mengesahkan apa? Ingat tak? So, banyak. So, banyak. So, jadi ion so. So adalah sulfat. Okey. Dan larutan amonia ditambah mendakan putih. Tidak larut dalam berlebihan. Okey, kalau larut dia adalah zinc. Kalau tidak larut
Jadi belajar ingat tak macam mana kita guna map. Jadi mungkin ada 3 jawapan yang mungkin, iaitu magnesium ataupun aluminium. Minta maaf. Kenapa? Ataupun MAP, Prumbum, Pb2+. Boleh tak? Okay, jadi jawapannya adalah sulfate, betul. Aluminium sulfate. Yang lain, zinc sulfate tak ada zinc. Okay, aluminium sulfate. A. Soalan 36. Okay, unsur X dan Y bertina balas membentuk satu sepatian ion dengan formula XY. Jadi formula AQ dia adalah XY. Jadi yang manakah nombor proton bagi X? Jadi jawapannya donkey kerana 12. Kalau 12, 2.8. 8 maka X adalah X2 positif. Dan 16, 2.8.6. Kalau 6 perlu menerima 2 lagi. Jadi Y adalah bercharge 2 negatif. Maka akan dapat jawapan XY. Hanya pilihan jawapan donkey saja. Yang lain tak dapat XY. Okey, saya bincang satu contoh saja. Okey, sebagai contoh A. Okey, A. Jadi 3, 2.1. 2.1 maka dia akan menjadi X positif. Dan 8, 2.6. 6 memerlukan 2. Jadi dia akan menjadi Y 2 negatif. Okey, jadi untuk jawapan A, formula akan dihasilkan adalah X 2Y. Okey, yang lain pun belajar boleh tengok sendiri. Okey, B salah kerana yang ini bukan logam. C pun salah kerana ini akan jadi 26 bukan logam. Dia tidak membentuk sepatian ion. Okey, jadi jawapannya donkey. Seterusnya, soalan 37. Dua-dua ini terletak di dalam kumpulan yang sama. Nombor proton dia 11, 19. Jadi, kita boleh tulis susunan elektron dia 2.8.1. Maka elektron valence dua-dua adalah 1. Okey, kumpulan 1. Dan bagaimana kita nak tentukan jisim atom relatif? Senang saja, guna nombor proton, jumlahkan nombor neutron. Jadi untuk X adalah 11 campur dengan 12. Dapat 23. Okey, untuk Y pula adalah 19. Kita campur dengan 19 campur dengan neutron dia 20. Akhirnya kita dapat jawapan 39. A. Asana. Okay, ini set satu kita pernah buat, beratus nitrogen. Okay, jadi ini matematik, soalan matematik. Jadi nitrogen kita tengok 1, 2 ada 2 nitrogen. 2 nitrogen, nitrogen adalah 14. Kemudian darab 100%. Okay, bahagi dengan jumlah keseluruhan dia. Jadi N1 14 campur dengan, okay, underline dulu. Okay. 14 tambah dengan H4, 1 darab 4. Kemudian campur dengan 14 lagi, H. 14 campur dengan O3, 16 darab 3. 16 darab 3. Okey, kemudian darab 100. Baik. Sama, okey. Akhirnya akan dapat jawapan A, Apple, Asana. 35.0. Soalan 39, ini adalah elektrolisis untuk menyatukan kunci besi dengan rod argentum. Apakah persamaan setengah di anode dan kathode? Okey, jadi ini adalah faktor yang ketiga. Jenis elektrod yang digunakan adalah rod argentum. Jadi argentum kalau di anode, Ag akan menjadi Ag+, plus E. Kalau di kathode, kita terbalikkan sahaja. Maka jawapan B. Ini soalan ini semua dia telah turun ke bawah. Jadi Ag+, bukan di bawah tapi di atas. Soalan ini, kata soalan ini dia semua telah silap sikit. Macam ini pun sama. CM3 sepatutnya di atas. Okey, soalan terakhir untuk video ini.
Okay, ini adalah satu tindak balas. Okay, barium nitrat bertindak balas dengan asid menghasilkan mendakan putih. Berapakah kepekatan yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan larutan natrium nitrat? Okey, kita cuba guna formula baru. Okey, pertama kita buat persamaan kimia dulu. Barium nitrat formula telah diberikan. Kemudian campur dengan HCl. Okey, anak panah sekejap. Kemudian BA kahwin dengan CL. Banyak belajar akan tulis BaCl. Salah, BaCl2. Kemudian H akan bertindak balas dengan NO3 menjadi HNO3. Okey, jadi mendakan barium klorida akan dihasilkan. Insert anak panah dulu. Okey, kemudian seimbangkan Cl2. Di sini kena letak 2 untuk seimbangkan. Baik, sudah seimbang. Okey, sekarang kita akan masukkan maklumat yang ada di dalam soalan ini. Contohnya 50 isi padu. 50 isi padu barium nitrat 1.0 kepekatan dia, ini adalah M dia. Okey, asid 50 tengok BM 50 asid. Okey, 50 asid punya, ini isi padu dia 50 cm3. Okey, tak apa, kita buat yang jangan guna simbol, kita buat yang terbaik. cm3. Okey, jadi kita nak tentukan kepekatan asid. Kepekatan asid kita tak tahu. M kita tak tahu, kita nak tentukan M. Okey, jadi cara yang kita boleh gunakan adalah ini belum seimbang lagi, kena letak 2 lagi. Okey, kaedah yang kita boleh gunakan adalah kita boleh naik atas, iaitu 1 naik atas darab 50 sama dengan 1 darab 50 sama dengan tak ada apa-apa, maksudnya 1 sama dengan 1. Bahagi dengan sama juga naik atas M darab 50. Kemudian sama dengan, okey, kali ini ada 2, kita letak 2. Okey, sekejap saya letak insert garisan dulu. Okey, boleh. Macam ni lah. Saya ulang, 1 darab 50 sama dengan 1, tak ada apa. Kemudian M darab dengan 50 sama dengan 2. Okey, yang lain darab silang selesai secara matematik akan dapat jawapan dongki, 2. Jawapan akhir. Okey, kita stop dulu untuk video pertama ini bagi set 2. Sekian, terima kasih. Kita sambung video kedua.